خير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. Perkara yang boleh dianggap khatirah. Khatirah ni macam apa yang terlintas lah dekat otak kita kan. Sambil anak drive tadi ada benda terlintas, faham tak? Kan? Jadi anak nak kongsikan lah. Sebab drive ke sini agak lama. So bila lama tu kita pun mulalah kan. Mulalah fikir apa-apa. So ada idea yang datang, ada khatirah. Kan. Khatirah ni maksudnya idea yang dia lalu kat otak kita. Sebab tu Imam Ibnul Jauzi dia ada kitab nama dia Saidul Khatir. Kan? Nak apa? Menangkap lintasan-lintasan hati, lintasan-lintasan fikiran. Dia bubuh dalam satu kitab. Kan? Sebab ulama ni dia punya lintasan dia bagus. Lintasan-lintasan hati dia, lintasan-lintasan fikiran dia tu penting. Okey. Jadi ana pun ada khatirah lah, tapi khatirah ana bukanlah level Imam Ibnul Jauzi Khatirah ana khatirah biasa je. So sambil duk drive tu ana duk fikir nak bagi nasihat lah dekat diri ana sendiri dan juga antum. Yang mana nasihat ini dari masa ke semasa kita bagilah, kita kena berikan dan kita kena ingatkan. Okey. Jadi yang ana rasa sesuai untuk ana bagi, pertama tentang niat. Yang mana nasihat tentang niat ni sebenarnya kalau kita ulang setiap minggu pun tak apa. Okey, dia memang tak akan pudar sebab memang penting lah. Okey, kita betulkan balik niat kita menuntut ilmu dan kita tengok balik tujuan kita belajar ni untuk apa. Okey. Jadi ulama kata untuk tujuan belajar tu jadi baik, dia kena niatkan ataupun tujuan dia untuk belajar tu mestilah tak lari daripada 4. Pertama, mengangkat kejahilan daripada diri sendiri. Yang ni yang paling penting lah. Kita belajar ni untuk improve diri kita lah, untuk angkat kejahilan daripada diri kita kan. Yang kedua, mengangkat kejahilan daripada orang lain, terutamanya yang terdekat dengan kita lah, ahli keluarga, kawan-kawan. Okay? Yang ketiga, kita nak beramal dengan ilmu tu. Okay? Yang keempat, supaya ilmu tu tak pupus. Sebab ilmu agama ni akan pupus. Seperti mana yang sabit untuk ilmu faraid. Kan? Dalam hadis Nabi SAW sebut antara ilmu yang paling awal diangkat ni ilmu faraid. So ada ilmu agama ni umumnya akan pupus lah. Dan dia akan dimulakan dengan faraid dulu kan. So itu 4 niat belajar kan. Ada seorang syekh nama dia Salih Al-Utsaimin, dia buat dalam bentuk syair. Dia kata wa niyatun lil ilmi raf'ul jahli an nafsihi fa ghairihi minan nasam wa thalithu tahsinu lil ulumi min daya'iha wa amalun bihi zukin. Wa niyatun lil ilmi raf'ul jahli an, niat untuk menuntut ilmu tu mengangkat kejahilan secara umumnya, an nafsihi daripada diri sendiri, wa ghairihi minan nasam dan mengangkat kejahilan daripada manusia-manusia lain. Okey. Yang paling penting ahli keluarga lah. Yang paling penting ahli keluarga. Jadi tanda berkatnya ilmu tu kalau ahli keluarga tu dapat faedah daripada ilmu. Tapi kalau dalam keluarga tu dia alim tapi ahli keluarga dia tak dapat faedah, itu ada masalah. Okey. Ada masalah. Dan boleh jadi Allah memang takdirkan ahli keluarga dia keras kepala lah tak. Tapi dia yang penting dia kena ada usaha. Okay, kena ada usaha, ngajar, bagi penerangan, tarik kepada agama. Kalau ada ahli keluarga dia yang jauh daripada agama, dia tarik kepada agama. Okay. Yang ketiga, untuk dia beramal dengan ilmu tu. Yang keempat, supaya ilmu tu tak pupus. Okay. An-nafsihi fa ghairihi minan nasam wa thalithu tahsinu lil ulumi min daya'iha, untuk menjaga ilmu tu daripada daya', maksudnya hilang, pupus. Wa amalun bihi zukin, dan juga untuk kita beramal dengan ilmu tu. Okey. Kalau ada niat ni, dia ada niat yang bagus untuk belajar lah. Ini yang antaranya Imam Ahmad sebut. Sebab tu Imam Ahmad kata talabul ilmi la ya'diluhu syai'in sahat niyatuh. Menuntut ilmu ni amalan yang tak ditandingi oleh amalan yang lain pun. Amalan sunat yang lain kalah dengan menuntut ilmu. Jika dia betul niat dia. Okey. Niat dia yang betul tu 4 tadi tu lah. Okey. Kemudian khatirah yang kedua,
lindasan yang kedua yang Ana nak kongsikan adalah yang antum pun selalu dengar dah, tapi macam Ana cakap lah, kita dari masa ke semasa kita peringatkan. Kita lazimilah menghadiri majlis-majlis ilmu, okey. Majlis ana, majlis ustaz-ustaz, ustazah-ustazah lain, okey. Kalau pensyarah-pensyarah pun ada buat, hadirlah, kan, hadir. Dan kalau boleh konsisten, okey, kalau boleh konsisten. Supaya kita punya kerohanian kita ni diisi. Kan, kerohanian kita diisi, bukannya badan kita ni diisi dengan makanan sahaja, dengan minuman sahaja, tapi rohani kita pun diisi. So kena lazimi majlis-majlis ilmu, majlis-majlis Quran, majlis-majlis zikir, okay, kena lazimi. Dan supaya apa, antara faedah yang penting adalah faedah melazimi majlis ilmu ni banyak, betul tak? Kalau kita nak senaraikan semua mana cukup kan? Cuma yang Ana nak fokus malam ni adalah antara kebaikan utama kita pergi majlis belajar ni, majlis talaqi, majlis belajar, majlis ilmu ni adalah kita akan, dengan kita hadiri tu, dia akan memecahkan gurur yang ada dekat diri kita. Gurur, rasa tertipu yang ada dekat diri kita, rasa takjub yang ada dekat diri kita. Kan, sebab tu para ulama sebutkan, macam Imam Ibnu Jama'ah dalam kitab Tazkiratus Sami' Mutakallim kan, orang yang biasanya dia timpa gurur dalam belajar ni, dia tertipu dengan diri dia sendiri ni, adalah orang yang jauh daripada halqah dengan para ulama. Bila dia dah dia dah syok, dia syok dengan diri dia, dia mungkin rasa dia belajar lah sendiri ke, kan, banyaknya sendiri. Dia jauh daripada menghadiri majlis ilmu, jauh daripada jumpa dengan asatizah, dengan ustazah-ustazah, dengan ulama kan. Jadi dia ni yang lagi senang untuk timpa pada dia ghurur. Okey, senang untuk timpa pada dia ghurur. Macam kalau kita ada kambing yang dia terlepas kan, dia terkeluar daripada geng-geng dia, itu yang paling senang diserang oleh serigala kan. Okey, itu yang paling senang diserang. Kambing tu bila dia terlepas, dia merayau seorang-seorang, dia rasa macam, oh, aku tak perlukan rupanya aku punya kawan-kawan ni. Tak perlu nak bergerak dengan kawanan-kawanan kambing yang lain. Tengok-tengok dia kena serang. Okey. So itu faedah yang sangat penting. Itu faedah yang sangat penting. Sebab menjadi fenomena akhir zaman ni, ramai yang dia mendakwa apa yang dia tak ada. Macam Nabi SAW sebut kan, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Dia rasa kenyang dengan pujian yang orang bagi kat dia, sedangkan dia tak ada benda tu. Kan, seperti orang yang pakai baju yang palsu sahaja, bukan baju betul pun, dia pakaikan diri dia macam pakaian ulama kan. Dia bahasakan diri dia macam ulama, dia zahirkan diri dia macam ulama. Kala bisi thawbai zur, kan Nabi SAW sebut. So dia, orang pun panggil dia ustaz, orang panggil dia ulama, tapi sebenarnya dia bukan. Okey. Dan ini banyak berlaku kat akhir zaman. Jadi antara cara untuk kita elak benda ni berlaku adalah dengan kita menghadiri ni, maka dia akan pecahkan ego dan ghurur yang ada pada diri kita. Boleh? Kan? Sebab tu para ulama bagi nasihat, istau'ibil kitaba in bada'tahu waskun ma'asy-syaikhil ladzi ataitahu. Okey? Kuasailah keseluruhan kitab yang kamu belajar tu, yang kamu mulakan untuk belajar tu, dan konsistenlah hadiri bersama dengan syekh yang kamu belajar dengan. Waskun ma'asy-syaikhil ladzi ataitahu. Falintiqalu anhu duna dharari wa duna idzni minhu ghairu nadhari. Kerana kalau kita berpindah daripada belajar kan, kita dah mula tak nak belajar dah, kita nak belajar sendiri, kita rasa cukup dengan apa yang ada dekat diri kita, itu akan bawa mudarat. Okey. Dan itu bukan benda yang bagus untuk dibuat lah. Okay. Dan kalau kita buat macam tu dalam keadaan kita tak minta izin guru pun tak akui lagi yang kita ni dah layak dah untuk baca sendiri ke, untuk mengajar ke apa, tapi kita self proclaim, kita rasa kita dah mampu dah. Wa duna izni minhu ghairu nadhari wa fi'luhu dunal bururi mahlakah. Perbuatan ini adalah mahlakah. Dia akan mencelaka dan merosakkan kita. Okey, wa dzauquza yunafil barakah. Dan siapa yang dibuat macam ni, dia akan menafikan daripada diri dia mendapat keberkatan. Okey. Sebab tu ulama pun sebut, man lam ya'khudhil ilma an syaikhin musyafahatan
Siapa yang dia tak pernah ambil ilmu tu daripada guru secara musyafahah, kan, yakun ani zaighi wat tahrifi fil harami. Silap, bukan siapa yang tak pernah, siapa yang ambil. Man ya'khudhil ilma an syaikhin musyafahatan yakun ani zaighi wat tahrifi fi harami. Siapa yang dia belajar dengan guru, betul-betul melazimi, betul-betul talaqi, daripada kesesatan dan kesilapan ni, dia akan terselamat daripadanya, dia akan jauh terselamat daripadanya. Yakun ani zaighi wat tahrifi fi harami. Wa man yakun akhidhan lil ilmi an suhufi. Siapa yang banyak ambil ilmu daripada buku sahaja, itu yang jadi utama dia, fa ilmuhu inda ahli ilmi kal adami. Maka ilmu dia di sisi ulama tu macam tak ada. Dia tak ada sebenarnya ilmu. Walaupun dia rasa dia ada, tapi dia tak ada. Dia tak ada nilai. Okey? So dengan penyakit yang ada zaman sekarang ni, yang mana semua orang nak cepat, nak jadi influencer, nak jadi public figure, nak jadi apa-apa ni, kan? So mungkin dalam bidang agama ni ada orang dia nak cepat. Cepat nak bagi pandangan, cepat nak berkongsi tu, cepat nak bagi fatwa, okey. So kita dengan kita menghadiri majlis macam ni dan majlis-majlis lain ni, dia akan membuang rasa ego, perasaan ego dan rasa takjub daripada diri kita, okey. Kalau tak, kita akan dapati memang betul lah orang yang jauh daripada halaqah ilmu ni, dia yang paling syok sendiri. Dia akan syok sendiri. Dia akan rasa dia di atas sesuatu. Dia akan rasa dia tu ada benda yang orang lain tak ada. Dia akan rasa dia lebih daripada orang lain. Dia akan rasa orang lain kurang. Dia akan rasa macam-macam lah. Sebab dia jauh. Okay? So tu dua khatirah lah yang anak nak kongsikan malam ni. حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها